Oke, kita mulakan Suratun Nisa mulai daripada ayat 171. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Wahai ahli kitab, la ta'lu, jangan kamu melampaui. Jangan kamu melampaui batas. Fi dinikum, pada agama kamu. Wala taqulu, dan jangan kamu berkata, alallahi, atas Allah, illal haq, melainkan benar. Innama, sesungguhnya tidak lain. Al-Masih Isa ibnu Maryam, anak Maryam, Rasulullah, adalah Rasul Allah. Wa kalimatuhu, dan kalimahnya. Alqaha, telah ia sampaikan akannya. Ila Maryam, kepada Maryam. Waruhu, dan ruh. Minhu, daripadanya. Wa aminu, maka berimanlah olehmu. Billahi, dengan Allah. Wa rusulihi, dan rasulnya. Dan rasul-rasulnya, jamaah. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Wa kalimatuhu, dan kalimah. Wala taqulu, dan jangan kamu berkata. Salah satun, Tuhan, bracketnya, Tuhan tu bracket, 3. Tuhan 3. Intahu, berhentilah olehmu. Khairon, lebih baik. Lakum, bagi kamu. Innama, sesungguhnya tidak lain. Allahu, Allah. Ilahun wahidun, Tuhan yang esa. Ilahun, Tuhan, wahidun, yang esa. Subhanahu, maha sucilah ia. Maha sucilah ia, an, bahawa.
Yakuna ia ada, lahu baginya, waladun anak. Lahu kepunyaannya, ma apa yang, bis samawati di langit-langit, wama dan apa yang, fil ardi di bumi. Wa kafa billah dan cukuplah Allah. Wakila yang jadi pelindung. Biasa mak semula. Ayat 171 surah An-Nisa. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, la ta'lu fi dinikum, jangan kamu melampaui batas pada agama kamu. Ahli kitab di sini ialah Nasara. Ya, yang dimasukkan di sini ialah Nasara. Ya, yang mana mereka berpegang kepada kitab Injil. Ya, itu dikatakan ya ahli kitab di sini iaitu Nasara. Ya, di sini ditegaskan supaya jangan melampaui batas ya pada agama kamu. Wala taqulu 'alallahi ilal haq. Dan jangan kamu berkata atas Allah melainkan kebenaran. Ya. Melainkan berkata yang benar. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya tidak lain Al-Masih, gelaran untuk Isa. Al-Masih Isa ibnu Maryam adalah Rasulullah. Isa tidak lain melainkan manusia dan menjadi pesuruh kepada Allah. Wa kalimatuhu alqaha, dan kalimahnya telah ia sampaikan akannya, yang Allah sampaikan kalimah ya ila Maryam, kepada Maryam. Allah katakan kun, itulah kalimahnya yang disampaikan kepada Maryam, jadilah. Fayakun, lalu ia jadi. Ya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimahnya telah ia sampaikan akannya kepada Maryam. Wa ruhu minhu, dan roh ya daripadanya, ya. Itu roh kepunyaan Allah. Ya. Nah, bukan roh Allah, tapi roh kepunyaan Allah. Wa aminu, maka berimanlah olehmu billahi, dengan Allah, wa rusulihi dan rasul-rasulnya. Wala taqulu salasah, dan yang kamu berkata Tuhan itu tiga. Yang disangkakan oleh kamu kata ya, Isa itu anak Tuhan, Maryam itu Tuhan ibu, kemudian Allah Tuhan Bapa. Trinity. Ya, jangan kamu berkata Allah itu tiga atau Trinity. Intahu khairul lakum, berhentilah olehmu, lebih baik bagi kamu. Innamallahu ilahun wahid, sesungguhnya tidak lain Allah Tuhan yang esa. Dia tidak ada berkira 2, 3 dan 4 dan seterusnya, tapi dia wahid, iaitu esa, satu. Subhanah, maha sucilah dia, kesucian Allah, tidak beranak dan tidak diberanakkan. Subhanahu an yakuna lahu walad, maha sucilah dia, iaitu Allah, bahawa ia ada baginya anak. Sebagaimana disangkakan, yang kamu sangkakan Maryam Isa itu adalah ibnu Allah, anak Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaannya apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi, itu milik Allah.
wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah yang jadi pelindung. Hal ini adalah perkara penting yang perlu kita ketahui. Ya. Ahli kitab ditegur supaya jangan melampau, sebab mereka sudah melampaui. Isa itu tidak lain melainkan masalu Isa indallahi kamasali Adam, Allah katakan dalam ayat lain. Contoh Isa di sisi Allah adalah seperti contoh Adam. Hanya Allah berfirman kun, jadilah. Fayakun, lalu ia jadi. Nak dikirakan ciptaan Adam dengan ciptaan Isa, dia sudah tentu lebih sukar ciptaan Adam, sebab Adam tidak ada contoh sebelumnya. Sedangkan Isa dah ada contoh sebelumnya manusia. Allah berkuasa menjadikan Adam tanpa ibu dan bapa. Mudah sekali Allah hanya menjadikan Isa tanpa bapa. Itulah salah satu Tuhan nak tunjukkan kekuasaan kepada makhluk ini, bahawa Allah berkuasa menjadikan Isa tanpa ada bapa. Orang Nasara katakan bahawa Allah itu Tuhan bapa, Maryam Tuhan ibu, Isa Tuhan anak. Jadi sembah mana-mana pun boleh, asal tiga ni. Boleh minta ke Maryam, boleh minta ke Allah, boleh minta ke Isa. Inilah Trinity yang dipegang olehnya. Jangan kamu kata begitu. Jadi hal ini kita ambil pengajaran. Nabi SAW dulu, mereka nak panggil Nabi bukan-bukan. Ya Sayyidina, wahai penghulu kami. Ya Habibina, wahai kekasih kami. Ya Maulana, wahai pelindung kami. Wahai pemimpin kami. Ya Zuhrina, wahai pelindung kami. Macam-macam mereka nak panggil Nabi SAW. Nabi tak nak gelaran-gelaran itu. Mungkin kalau masa itu ada gelaran Tan Sri, mereka nak panggil juga ya Tan Sri Muhammad. Ataupun dapat Datuk, ya Datuk Muhammad. Jadi Nabi tidak mau gelaran-gelaran itu. Nabi katakan la ta'lu fi dinikum. Jangan kamu melampaui pada agama kamu. Jadi hal ini kita perlu tahu. Kita jangan melampau-lampau menggelarkan Nabi bukan-bukan, menyanjung-nyanjung Nabi bukan-bukan, sehingga tahapnya dah melebihi tahap Allah Ta'ala. Sebab itu, yang baru-baru ini, yang viral kita dengar, mereka mengatakan Muhammad itu adalah Tuhan. Kami yakin Muhammad itu adalah Tuhan. Tuhan, dia tidak beranak. Muhammad itu tidak beranak. Jadi golongan ini dikesan bila golongan sihab, satu golongan sesat, iaitu sihab. Orangnya pakai tudung, perempuannya, anak-anaknya pakai tudung, nak menunjukkan ciri-ciri Islamnya, tapi akidahnya rosak. Mereka mengatakan Muhammad itu adalah Tuhan. Jadi apa bezanya dengan Nasara yang telah melampaui terhadap Isa, sehingga Nabi Isa itu tarafnya sebagai Tuhan. Sebab itu kita jangan melampau-lampau. Nabi suruh katakan Qulu Abdullah. Katakanlah, kata Nabi, katakanlah Abdullah. Panggil Nabi Abdullah pun tak apa. Ataupun ya Rasulullah. Mereka kadang nak panggil bukan-bukan, menyanjung-nyanjung. Nabi tak nak dipanggil yang tinggi-tinggi menyanjung, takut nanti didewakan jadi Nabi Isa sebagai Tuhan. Tapi sekarang dah wujud. Ada golongan mendewakan Nabi sampai tahap Tuhan. Kena ingat tu. Sebab itu, saya berselawat, mengikut apa yang diajarkan oleh Rasul dan apa yang diajarkan oleh dalam kitab-kitab mazhab, termasuklah mazhab Syafi'i atau mazhab-mazhab yang lain. Mereka meletakkan selawat tidak ada penambahan,
Sayyidina Muhammad, tak ada. Ya. Jadi ya, saya bersalawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagaimana yang asli Nabi ajarkan dan yang tercatat dalam kitab-kitab 4 imam mazhab. Dia tidak menyebut perkataan Sayyidina. Sayyidina ni perkataan ni timbul kemudian, bukan dalam kitab mazhab. Ya. Mungkin ya timbulnya daripada kalangan yang golongan Said. Ya, golongan Said. Sebab Said tu Sayyidina. Sayyidina tu kami. Ya, asalnya Said. Ya. Sayyidina makna penghulu kami, tuan kami. Ya. Itu perkataan Said. Ya. Jadi ya, kerana golongan ini nak mengatakan bahawa dia adalah keturunan Nabi, ya, maka penambahan itu diletaklah dengan perkataan Sayyidina. Ya. Jadi bila mereka berhujah, tengok yang kamu baca selawat apa bunyi? Said. Kan? Said. Said tu Nabi. Jadi kami ni golongan anak kami ni keturunan Nabi. Ya, minta maaf lah kalau ada yang keturunan ini. Ya, sebenarnya Nabi ini tidak ada keturunannya. Nabi tidak ada anak lelaki. Ya. Jangan salah faham. Ya, bila Nabi tidak ada anak lelaki, artinya tidak ada keturunan yang sampai kepada Rasulullah. Ali berkahwin dengan Fatimah dan anaknya hanya sampai kepada bin Ali, tak ada bin Rasulullah. Ya. Itu kena ingat sejarah balik. Jadi jangan mendakwa dirinya keturunan Rasulullah. Rasulullah tidak ada keturunan. Sebab itu Allah ambil awal-awal lagi anak-anak lelakinya. Kalau adalah anak lelaki Nabi SAW sampai sekarang contohnya, sudah tentulah macam mana orang mengagungkan keturunan ini yang benar-benar sampai kepada bin Rasulullah. Tentu amat dahsyat sekali pengagungannya. Mungkin lebih daripada Isa ibnu Maryam dia diagungkan. Sekarang ini pun kalau semua dengar ini cucu Rasulullah, apa cicit-cicit Rasulullah, pun orang mengagungkan, mendewa-dewakan. Walaupun tak berilmu pun diagungkan sampai ke langit. Macam terus tinggi langit. Jadi jangan kita berbuat demikian. Nabi sendiri kata, panggillah aku Abdullah atau Rasulullah. Itu panggilan yang Nabi nak masa itu. Jadi kalau kita, bagi saya kalau berselawat di luar solat, tak apalah. Kalau nak baca, Sayyidina Muhammad. Tapi kalau dalam solat, ambil yang asli. Yang diajar oleh Nabi, yang diajar oleh imam-imam mazhab. Jadi bersalawat itu tinggalkan Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau Ibrahim, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tak payah Sayyidina. Sayyidina tak ada. Sayyidina itu penambahan kemudian. Orang yang tetap bertahan, tak salah ke macam tu kan baik Sayyidina tu. Takkan Nabi nak masuk bakul, angkat sendiri, kita lah masukkan bakul. Kita lah angkat dia. Macam tu dalil mereka. Itu dalil akal saja. Jadi dalil sebenarnya imam-imam mazhab pun tidak menyebut perkataan Sayyidina pada solatnya. Melainkan apa yang ditulis itulah yang dia baca. Jadi yang baiknya dalam solat saja. Dalam solat saya tidak menekankan. Tapi dalam solat saya tekankan mana-mana yang kita dah hafal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu eloklah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini bukan saya reka, tetapi tengok pada hadis Rasul mengenai tentang yang diajar selawat yang asli. Kemudian suruh semak balik imam-imam mazhab punya salawat yang ditulis oleh 4 imam ni. Baik Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, semuanya
selawatnya itulah dia, sama, iaitu tidak ada perkataan Sayyidina. Baik, ya. Jadi kita ayat ini buat pengajaran. Ya, mula-mula diagung-agungkan, dipuja-puja, akhirnya Isa itu jadi Tuhan. Saya pun tak sangka, ya, muka Melayu berpakaian bertudung, semana ya sama-sama wanita-wanita kita bertudung, ya, anak beranak, ya, mereka bukan mereka saya, tapi muka belakang dia pun ada juga ramai lagi yang mana mereka mengaku bahawa Muhammad itu adalah Tuhan. Dahsyat tu, ya. Itu dia katakan tadi, golongan apa? Sihab nama dia. Ingat Syiah, ya, bukan Syiah, Sihab, ya. Lagi dahsyat lagi, ya. Muhammad itu Tuhan. Baik, ya, kita sambung lagi ayat seterusnya. Dan sekali-kali tidak akan. Dan sekali-kali tidak akan yastankifa, ia merasa malu. Ia merasa malu. Al-Masihu, Al-Masih, an yakuna, bahawa ia jadi abdan, hamba, lillahi, bagi Allah, wala, dan tidak, al-malaikatu, malaikat-malaikat, al-muqarrabun, orang-orang yang dihampirkan, waman, dan barang siapa, yastankif, ia merasa malu, an, dari, ibadatihi, mengibadatinya, wayastakbir, dan ia sombong, fasayah syuruhum, maka bakal ia kumpulkan akan mereka, ilaihi, kepadanya, jami'ah, semuanya. Baik, saya semula. La yastankifal masihu an yakuna abdan lillah. Sekali-kali tidak akan ia merasa malu, Al-Masih, bahawa Al-Masih ni mana Isa, bahawa ia jadi abdan lillah, hamba bagi Allah. Ya. Isa, Nabi Isa, dia tidak merasa malu. Ya, dia dirinya, ya, sebagai hamba kepada Allah, anak Abdullah. Ya. Dia tidak merasa malu mengaku dirinya sebagai hamba Allah. Dan dia tidak ada mengatakan yang, wahai Tuhan, Tuhan, ya, sembahlah aku, akulah Tuhan kamu. Tak ada. Ya. Melainkan dia mengatakan dia adalah hamba Allah. Dia tak malu dia mengatakan dia hamba Allah. Walal malaikatul muqarrabun, dan tidak, maknanya tidak di sini tidak yastankif tadilah. Dan tidak ia merasa malu juga oleh malaikat-malaikat, orang-orang yang dihampirkan. Malaikat pun, ya, yang di sisi Allah, mereka tak merasa malu dia mengatakan dirinya sebagai hamba-hamba Allah. Ya. Kenapa kita nak malu, ya, mengatakan diri kita adalah Abdullah? Wa may yastankif an ibadati, dan barang siapa ia merasa malu dari mengibadatinya,
mengibadati Allah. Malu untuk mengibadati Allah. Lagi satu, wa yastakbir, dan ia sombong. Ia sombong daripada keimanan. Fasayahsyuruhum ilaihi jami'ah. Maka bakal ia kumpulkan akan mereka kepadanya, iaitu kepada Allah semuanya. Ada golongan yang mengatakan malaikatu banatullah. Malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Tuhan. Isa dikatakan anak Tuhan oleh Nasara. Golongan musyrikin Mekah, dia kata malaikat itu anak-anak perempuan Tuhan, anak-anak perempuan Allah. Padahal malaikat juga adalah Abdullah, hamba kepada Allah. Jadi hakikatnya barang siapa yang sombong dari mengibadati Allah, dia sanggup mengibadati selain Allah. Mengibadati Isa, mengibadati malaikat contohnya. Jadi dia sombong untuk malu untuk mengibadati Allah dan sombong daripada keimanan. Maka ingat, semua akan Allah kumpulkan. Dia jawablah depan Allah nanti, di akhirat. Baik. Lagi. Fa'ammah, maka adapun allazina, orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. Telah beriman mereka, wa amilu, dan telah mengerjakan mereka. As-salihati, akan amal-amal soleh. Fayuwaffihim, maka ia sempurnakan akan mereka. Maka ia sempurnakan akan mereka ujurahum, akan ganjaran-ganjaran mereka. Wa yaziduhum, dan ia tambah akan mereka. Dan ia tambah akan mereka min fadlihi, daripada kurniaannya. Wa amma, dan adapun allazina, orang-orang yang istankafu, telah merasa malu mereka. Wastakbaru, dan telah sombong mereka. Fayu'azzibuhum, maka ia azab akan mereka. Maka ia azab akan mereka. Azaban alimah, azab yang amat pedih. Wala, dan tidak yajiduna, mereka dapati lahum, bagi mereka min dunillah, daripada selain Allah, walian, pelindung, wala nasiro, dan tidak penolong.
Baik, saya semula. Fa'amal ladzina amanu wa amilus solihati, maka adapun orang-orang yang telah beriman mereka dan telah mengerjakan mereka amal-amal soleh. Ya, iman yang diiringi dengan amal soleh mengikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, Allah akan berikan payuwafihim ujurahum. Maka ia sempurnakan akan mereka akan ganjaran-ganjaran mereka wa yaziduhum min fadli, dan ia tambah akan mereka daripada kurniaan. Itulah ya kelebihan ya kepada mereka yang beriman dan beramal soleh mengikut jalan Rasul. Ya. Allah ya akan memberikan ganjaran dan menambahkan daripada kurniaan di syurga, yang mana dikatakan la ainun ra'at, mana tidak pernah terlihat oleh mata, wala uzunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ya ala qalbin bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Jadi itulah ya penambahan dalam syurga yang mengkagumkan. Kita tak pernah lihat ya keindahan dalam syurga. Tak pernah dengar suara yang paling lonak dalam syurga. Ya. Dan juga tak pernah terlintas dalam hati macam mana boleh masuk ke syurga. Ya. Macam itulah kelebihannya atau penambahannya. Sebaliknya wa ammal ladzina nastankafu wastakbaru, dan adapun orang-orang yang telah malu mereka dan telah sombong mereka, malu mengibadati Allah, sombong mengibadati Allah, wa yu'azibuhum azaban alima, maka ia azab akan mereka azab yang amat pedih. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira, dan tidak mereka dapati bagi mereka daripada selain Allah pelindung dan tidak penolong. Jangan haraplah ya mereka dapat ya perlindungan dan pertolongan ya daripada azab Allah di akhirat. Ya, tak ada siapa yang boleh melindungi dan menolong mereka. Yang boleh melindungi dan menolong mereka hanya Allah kalau nak tahu. Ya, tapi mereka ya telah sekutukan Allah. Macam mana Allah nak bagi perlindungan dan pertolongan buat mereka. Ya. Baik, untuk Al-Quran sampai situ dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi akan datang. Ya. Dan Quran ni pun dah dekat nak habis. Jadi mohon ya siapa yang nak sambungan buku tu kena hantar alamat ya, dan menunggu telefon sekali. Alamat lengkap, nama dan alamat lengkap. Nanti Ustaz hantar satu tempat je lah, senang Ustaz. Nanti saya bagi jumlah berapa nak. Hantar satu tempat cantik. Lagi cantik. Dan jumlah berapa ya? Hantar Mak Fazli ke? Dia hantar kat dengan Fazli. Okey, jumlah dia berapa ya? Bagi tahu ya. Baik Ustaz. Jadi nanti dua saya dengan hadis hukum Oh ya. Okey, insya-Allah. Okey ya. Kita sambung dengan pelajaran sorof kita. Bilangan berapa kita? 37. Baik, tasrifun naqis 37 ni min babi fa'ala yufa'ilu, jara yujari, mujaratan jiraan. Itu masar ada dua, jari la tujari, itu amar nahi. Mujarin mujaron, juria yujaro. Maknanya sama-sama berjalan. Wazan fa'ala banyak ya makna ganda. Kalau jalan sama-sama berjalan. Tamrin 37 rola rin alif lam ya, mana berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Okey, madi mudhari masdar. Cuba buat. Gilaan. Ya. Gilaan. Gilaan. Baik, amar nahi. Ghalilatu ghali. Isim fa'il, isim maf'ul. Mughalan. Makan zaman mughalan.
Madi Gholan. majhul, mudhari majhul. Ulia yughola. Ghulia yughala, itu mana berlebih-lebihan. Nombor 2, jim alif zaiya, berbalasan. Kalau madi, mudhari masdar. Jaza yujazi. Mujazatan. Mujazatan Jazaan. jazaan. Kena panjangkan sikit. Jazaan. Izaan. Mujazatan. Mujazatan Mujazatan. jizaan. Jizaan. Amar nahi. Jazi la tujazi. Jazi la tujazi. Tak ada tanwin ya. Kalau tanwin nanti jadi isim. Ya. Kemudian isim fa'il maf'ul makan zaman. Mujazi, mujazan, mujazan, mujazan. Ya, madi majhul, mudhari majhul. Juzia yujaza. Juzia yujaza. Okey. Nombor 3, qaf dot ya. Qaf alif dot ya. Mana mengadukan daripada perkataan qadi. Ya. Baik. Madi mudhari masdar. Kodo yuqadi mukidotan kidotan. Ya. Amar nahi. Qadi. La tuqadi. Isim fa'il, isim maf'ul makan zaman. Muqadi, muqadan. Ya. Madi majhul, mudhari majhul. Kudia yuqado. Ya, kudia ada qafwa ya. Qafwa dot ya. Kudia. Okey, kudia yuqada. Nombor 4, jim alif lam ya. Berterang-terang. Jala. Ya. Okey, madi mudhari masdar. Jala yujali mujalatan jilaan. Ya, amar nahi. Jali la tujali. Isim fa'il, isim maf'ul. Mujali, mujalan, mujalan, mujalan. Ya, madi majhul, mudhari majhul. Julia yujala. Julia yujala. Jala. Okey, nombor 5 ya. Nun alif jim ya berbisikkan. Ya. Naja. Madi mudhari masdar. Naja yunaji munajatan munajatan mijaan. Ijaan. Okey, amar nahi. Naji la tunaji. Naji la tunaji. Isim fa'il, isim maf'ul makan zaman. Munaji, munajan, munajan, munajan. Ya. Madi majhul, mudhari majhul. Nujia yunaja. Nombor 6, ba alif lam ya. Memperdulikan. Ya. Dan ba alif lam ya. Okey, madi mudhari masdar. Bala yubali mubalatan binaan. Ya. Amar nahi. Bali. Bali la tubali. Bali la tu. Bali isim fa'il, isim maf'ul. Mubalin. Mubali mubalan. Makan zaman. Mubalan Mubalan. 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 Madi majhul, mudhari majhul. Bulia. Bulia yubala. Ya. Bulia Yubala. Yubala. Sekarang ni kita ambil makna yang akhir sekali, memperdulikan. Kalau madi? Telah mempedulikan. Telah mempedulikan ia. Memperdulikan ia. Mudhari? Ia Ia mempedulikan. mempedulikan. Memperdulikan. Masdar? Pendulian. Mempedulikan. Memperdulikan. Sama ya. Ya. Amar? Pedulikanlah oleh engkau. Perdulikanlah oleh engkau. Nahi? Jangan engkau pedulikan. Jangan engkau perdulikan. Isim fa'il. Yang mempedulikan. Yang memperdulikan. Isim maf'ul.
Yang dipedulikan. Yang dipedulikan. Makan zaman. Tempat mempedulikan, masa mempedulikan. Tempat letak tempat masa ya. Tempat mempedulikan, masa mempedulikan. Masa mempedulikan. Madi majhul, mudhari' majhul. Telah dipedulikan ia. Mudhari' majhul. Ia dipedulikan. Ia dipedulikan. Ya, mudhari' majhul. Baik. Itu cara meletak makna mengikut wazan. Ya. Dan untuk akan datang, ya, insya-Allah kita sambung lagi latihan yang ke-38, tasriful lafif. Ini nakis. Nakis ni makna mu'talnya di akhir. Kemudian kalau lafif pula, dua di akhir mu'talnya. Ya. Saya bagi contoh, jim alif waw ya. Ya, Jawa. Bukan makna Jawa ya. Jim alif waw ya, Jawa. Ya. Maknanya membawa berita. Maknanya. Okey, ya. Saya dah hantar dalam grup. Boleh tengok sendiri dia punya latihan tu. Untuk diselesaikan. Iaitu tasriful lafif. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Mudah-mudahan ya kita dapat ya, keberkatan daripada kuliah kita insya-Allah. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Okey, insya-Allah jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Okey, sama semua. Baik.